Selamat pagi, Kasih. Siapa bercakap ni? William. Siapa? William. William. Buat panggilan dari mana, William? Pagi. William, jangan dengar radio, William. Nanti okey, William buat panggilan dari mana ni? Daripada Jurong. Ada pengalaman tentang apa, William? Silakan. Pengalaman saya pada semalam saya pergi dengan kawan saya dalam 8 minit motor. Pergi sebuah kubur kira adventure. Waktu malam jam berapa? Selepas 12.30 malam ke? Semalam kurang-kurang 3 lebih. Pagi lah, 3 pagi. Okey. 3 pagi. Jadi 8 motor konvoi ni kira adventure waktu malam pergi tanah perkuburan. Yes. Jadi semua kita buat satu bulatan duduk ramai-ramai kan. Ini semua lelaki ke? Semua lelaki Okey, silakan teruskan. Semua lelaki duduk, kita semua buat satu bulatan kan, duduk kan. Dalam masa rukuk semua dah habis dalam 20 minit macam kan. Ada suara tak kasi. Suara tu saya nak kata dekat tak dekat. Jauh tak jauh saya pun tak tahu lah. Seolah-olah macam suara macam apa, minta tolong lah, macam mak tolong mak, segini lah suara dia. Jadi yang dengar semua ke ataupun tak ramai dengar? Ada. Mula saya tak dengar, tapi kawan saya cakap diam Saya semua diam, saya semua dengar kasi. Itu tapi ada lagi satu saya nak bilang. Jadi selepas dengar suara tu apa jadi? Terus habislah hilang gitu suaranya. Dengar, lepas tu kita dah macam kita pak lain lah, kubur lain kita jalan pula naik motor kan. Lepas tu yang ada tak kasi last week ada satu kakak dia cakap kubur tu berasap kubur berasap. Kubur tu itu memang betul kasi kita nampak semalam. Kubur tu macam berapi tau. Okey. Tapi semua dah nampak, kita macam walk into jalan di sana kan. Yang peliknya kita nampak kita pergi depan tu tak ada apa-apa lagi. Jadi yang daripada jauh nampak tu memang betul lah. Tapi bila dah datang dekat tak ada apa-apa lah. Itu je. Terima kasih William. Okey, terima kasih. Baik. Daripada Syabanu SMS pada saya, Abang Kisi. Syabanu kata saya ni adalah seorang pendengar dan berminat misteri jam 12. Dia kirim dalam bahasa Inggeris dan minta maaf saya tidak tahu bertutur dalam bahasa Melayu sebab saya orang Serani. Suka dengar rancangan MJ12 dan ada tak pakar-pakar Melayu yang boleh bantu saya? Saya cuba terjemahkan secara spontan. Kata Syabanu, nenek saya baru meninggal dunia dan nenek saya ni orangnya ada ilmu-ilmu tertentu lah dan pernah membantu ramai orang ketika dia masih hidup. Tapi sekarang bila nenek dah meninggal, setiap kali anak saya yang berusia 5 tahun akan takut nak duduk dalam rumah sebab dia ternampak neneknya akan berada di ruang tamu, kadang-kala berada di dapur duduk dalam keadaan yang menakutkan. Katanya I myself has not seen what my daughter have seen, kata Syabanu lah. Dan ini yang ditulis dalam bahasa Inggeris. Kalau boleh recommend sesiapa yang boleh membantu, sebab saya pasti dan yakin pengamal perubatan orang-orang Melayu ni lebih handal dan boleh membantu. Terima kasih dan selamat malam daripada Syabanu, peminat misteri jam 12. Syabanu, terima kasih kerana kirimkan SMS dan kita tengoklah macam mana kita boleh bantu anda. Ini daripada Razlan. Apa khabar Kisi? Khabar baik. Saya ingin berkongsi satu peristiwa. Ketika saya sedang menunggang motosikal ni, ada seorang budak budak perempuan ni memandu keretanya dan pengalaman ini berlaku di Terowong KPE. Nak menghala ke mana? Terowong KPE nak menghala ke TPE. Waktu itu sekitar 1 pagi kalau tak silap saya. Hanya kenderaan yang di hadapan saya dengan motosikal saya lah, iaitu kenderaan kereta yang dipandu oleh budak perempuan ni berjenama Honda Jazz di hadapan. Saya pula di belakangnya. Dan apabila saya berada di belakang, saya dapati yang peliknya tentang kenderaan yang dipandu ni bukan apa, dahlah dekat dalam terowong. Yang hairan, tempat duduk belakang ada seorang budak perempuan sedang duduk dan si perempuan ni pula memandu di bahagian depan. Selalunya kalau kita pandu bawa kawan mesti duduk tepi, duduk depan.
Jadi kata Encik Razlan, saya pun nampak ada orang di belakang. Saya pun speed up sedikit lah, dan betul-betul pandu di lane yang tengah, sebab budak perempuan ni memandu di lane sebelah kiri lah. Bergeraknya perlahan sangat. Jadi setelah saya berada betul-betul dekat tepi, saya sempat tengok, memang betul Kisi, tempat duduk belakang ada seorang perempuan sedang duduk, dan saya rasa budak tu tak perasan. Kemudian budak perempuan ni pusing tengok saya, dan saya terus speed up Kisi. Pecut lah. Sebab apa? Budak ni pandu terlampau pelan. Kalau tak silap saya, lebih kurang 55 hingga 60 km sejam. Walhal di terowong KPE tu paling-paling pun 70 km sejam. Jadi saya tinggalkan wanita perempuan tu di belakang, dan tak tahulah sampai sekarang adakah itu temannya. Kalau teman, kenapa agaknya duduk belakang dan tidak duduk di bahagian depan? Terima kasih dari Encik Razlan. Adalah tu tak tahulah apa benda tu, tapi adalah tu. Yang ini ada saya terima kiriman SMS ni daripada mana ni Okey. Ini katanya Casey, tolong jangan ketengahkan nama saya, tapi nama saya ini untuk Casey tahulah. Okey. Kata teman kita ni, saya berniaga, dan kebelakangan ini duit di tempat saya berniaga ni seringkali berkurangan. Yang hairan, bahan-bahan semua habis. Selalunya kalau habis semua, saya akan dapat duit setimpal inilah. Tetapi barang semua dah habis, duitnya macam kurang. Yang hairan, yang jaga kedai saya seorang saja. Dan pernah beberapa kali saya cubalah ambil duit tu, simpan dalam pouch, tidak keluar-keluarkan. Okey, tak hilang. Tapi bila saya masuk duit tu dalam laci, duit tu akan hilang. Jadi ingin saya tanya pada para pendengar, adakah ini perbuatan makhluk halus yang dikenali sebagai toyol, ataupun saya yang sendiri lalai? Kalau saya lalai, kenapa saya letak dalam pouch, duit tu tak hilang? Bila masuk dalam laci, duit tu akan hilang. Kadang-kadang hilang kurang tu sampai $100-200 Kisi. Terima kasih, dan juga selamat tengah malam. Terima kasih pada cik abang kita bertanya. Jadi mungkin nama saya gunakan nama samaran lah, Abang Man lah, senang. Jadi nak buat respon senang kan? Apakah pendapat pandangan anda? Cik Man kata duitnya hilang. Siapa yang ambil? Hello, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, siapa bercakap ni? Saya lah Encik Din semalam daripada Kota Tinggi Cik Din yang telefon dari Kota Tinggi. Ada kisah tentang apa pula ni? Silakan. Okey, ni Casey saya ni memang ekstrim memancing ni Casey. Okey. Okey, kisahnya berlaku dekat Sungai Kota Tinggi lah. Saya pancing udang galah. Jadi saya bertiga lah dengan kawan saya. Jadi kami betting tau. Kami mancing dekat Kampung Panti lah. Tersilap saya lah, berhampiran dengan Kampung Kelantan. Jadi kami betting lah, seorang RM30 lah seorang. Apa paling banyak, nanti duit tu kita ambil lah. Jadi sampai satu tempat tu, memang kat kawasan Kampung Panti tu, kawasannya macam sunyi lah. Tapi itu tempat memang pot lah, udang memang banyak lah. Jadi kami pun bertiga ni berpecah, tapi tak jauh lah, masing-masing nampak lah. Okey, saya duduk kat bawah pokok tau Casey. Dengan sedap-sedap mancing ni, lebih kurang 1 jam lah saya baru naikkan 2-3 ekor lah udang Jadi ada datang satu pakcik tau. Pakcik tu pun saya tegur lah, pakcik, ya mancing ke? Dia tanya saya, ya saya tengah mancing ni, berapa ekor? Baru 2-3 ekor pakcik. Dah lama, dah lebih kurang lah 1 jam lah. Saya cakap, linturan kat pakcik tu. Pakcik tu cakap apa dengan saya? Sini memang kawasan ni banyak udang. Okey, jadi bila saya pun duduk lah, saya tengoklah joran saya apa semua Casey kan. Jadi pakcik tu dia, saya tengok dia pakai macam batang kayu tau, macam dahan gitu. Lepas tu ada tali, kira macam tali kasut lah, dia ikatkan macam ponjol. Saya tengoklah, dia pancing sekali, dia letak je dalam tak sampai 2-3 minit naik udang tau. Tapi kalau naik tu banyak lah, dalam 5-6 ekor apa semua lah kan. Okey, jadi lebih kurang setengah jam juga lah pakcik tu mancing. Dia punya raga dah penuh tau, ranjut. Sini panggil ranjut lah. Jadi pakcik tu tanya, nak udang ni ke? Saya orang dah offer macam itu. Saya cakap okey lah, boleh lah. Terima kasih pakcik. Sebab saya nak main kotor dengan kawan-kawan ni, saya yelah, kira saya menang lah kat situ kan. Saya cakapan tu banyak lah. Jadi bila pakcik tu balik, saya pun pergi kat kawan-kawan. Kawan-kawan saya tanya, kau cakap dengan siapa tadi? Adalah pakcik ni kat situ. Aku tengok macam kau cakap seorang je. Kau biar betul dia tanya. Kalau nak apa tu, nak takut-takutkan kami, tak payahlah macam itu dia orang cakap kan. Jadi saya cakap, betul, serius, saya dapat udang ni pakcik ni bagi sekian-sekian lah. Saya tunjuk
Lepas tu pakcik yang tadi saya lupa nak cakap, pakcik tadi tu tunjuklah benda yang dia pakai tu lah, dia tangkap udang tu. Dia macam stokin wanita tau. Jadi dalam stokin tu ada bau macam sedap lah. Jadi saya tunjuklah ni sekian. Oh, kawan-kawan saya cakap lain macam jom lah kita balik. Sebab ceritanya diorang tak nampak apa-apa tau. Diorang tak tahu saya berbual dengan siapa. Tapi yang peliknya udang tu ada pada kami, pada saya lah. Jadi kat malam tu saya menang lah duit tu. Tapi memang seram lah. Itu saja cerita saya, Casey. Ya, terima kasih Okey, sama-sama, Casey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu dia teman kita. Anak saya tiba-tiba menangis, Casey. Menangis. Dan dikatakan di sini, puas ibu saya cuba pujuk tapi tak jalan. Dia terus menangis tak henti-henti. Pada masa yang sama, adik saya sengaja memetik gambar anak saya yang comel tu, yang sedang menangis lah, yang tak henti-henti, yang cuba dipujuk oleh ibunya. Jadi sampai di rumah pun dia tak henti-henti menangis. Bayangkan begitu lama anak saya menangis, tak tahulah mungkin apakah gangguan yang berlaku. Lalu bapa saya telah merawat anak saya. Merawat. Dia pun senyap dan terus tidur selepas rawatan yang diberikan. Rawatan dimaksudkan sini bukanlah rawatan doktor, tapi rawatan tradisional dengan bacaan-bacaan mungkinlah untuk menenangkan jiwa dan perasaannya. Dan dah selepas dia tidur, bila waktu pagi ibu saya perasan salah satu bajunya ada tanda hitam seperti ada benda cakar macam